Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ma'aruf bin Man, nombor matrik GB03761, merupakan pelajar semester 7 program PBJJ 2020-2021 jurusan Psikologi. Video ini adalah tentang perkembangan ergonomik di Malaysia dan untuk memenuhi tuntutan bagi subjek SKPX 3153 iaitu ergonomik. Kita mula kepada pengenalan. Apakah itu ergonomik? Ergonomik berasal daripada dua kata Yunani iaitu ergon yang bermaksud kerja dan nomos yang bermaksud undang-undang semula jadi. Gabungan daripada dua perkataan itu mencipta satu perkataan yang bermaksud sains kerja dan hubungan seseorang dengan pekerjaan itu. Mengikut definisi Ergonomic Society UK 1984, ergonomik membawa makna dan bertujuan untuk memastikan sesuatu peralatan, kemudahan, proses dan sistem yang digunakan oleh manusia di dalam melakukan sesuatu aktiviti atau berinteraksi yang sesuai dan serasi dengan mereka. Ini bertujuan bagi memastikan setiap kerja ataupun task boleh dilakukan dengan selesa, selamat dan berkesan. Hakikatnya, ergonomik memastikan kemampuan penggunaan dan kualiti kerja terhadap sesuatu kerja ataupun task dan peralatan yang terlibat di dalam task itu boleh dioptimalkan outputnya. Aspek fisiologi, psikologi, biomekanik, antropometrik dan elemen asas dalam kejuruteraan merupakan skop pengajian ergonomik. Terdapat 4 elemen ergonomik iaitu manusia itu sendiri, mesin, tugas dan persekitaran. Aspek-aspek dalam ergonomik adalah yang pertama, kedudukan tubuh badan, kesihatan, kesesuaian peralatan ataupun perkakasan, penyelenggaraan, kerusi ataupun tempat duduk sewaktu bekerja, reka bentuk ruang kerja, sistem pengudaraan, sistem bunyi, pencahayaan dan kerja shift tempoh masa bekerja. Kita cerita tentang sejarah ergonomik. Ia bermula pada tahun 1950 iaitu ergonomik ketenteraan. Model kawalan secara manual pada waktu itu digunakan. Pada tahun 1960, ergonomik perindustrian dimulai iaitu keselamatan, produktiviti, pembangunan model kawalan secara manual untuk menambahbaikkan reka bentuk interaksi antara manusia dan mesin dalam penerbangan, kapal, kereta dan sebagainya. Pada tahun 1970, ergonomik produk pengguna iaitu pemasaran, keselamatan, kepuasan pelanggan, simulasi komputer di dalam bidang tertentu. Pada tahun 1980 pula, ergonomik perisian dan interaksi manusia dan komputer iaitu ergonomik pejabat, pengurusan maklumat, lebih banyak simulasi peralatan komputer diwujudkan. Pada tahun 1990, ergonomik kognitif dan ergonomik organisasi diwujudkan iaitu mengkaji proses kognitif yang dipengaruhi oleh kelakuan. Pada tahun 2000 dan seterusnya, ergonomik berkembang iaitu melibatkan keseluruhan aspek keterlibatan ergonomik dengan tujuan peningkatan prestasi antara manusia ataupun pekerja. Hubung kait antara dunia teknologi ergonomik dan tingkah laku manusia, aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan di era revolusi industri. Seterusnya, saya mempersilakan sahabat saya Muhammad Nasyah bin Yahya untuk meneruskan ergonomik di Malaysia. Sekian. Assalamualaikum, saya Muhammad Nasyah bin Yahya, GB03631. Saya akan membincangkan mengenai ergonomik di Malaysia. Okey, bila kita sebut ergonomik di Malaysia, pasti dia ada kaitannya dengan organisasi keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Okey, jadi antara organisasi ini adalah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan, Majlis Negara,
Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara, Pertubuhan Keselamatan Sosial, Kesatuan Keselamatan dan Kesihatan Malaysia. Okey, di Malaysia ni ekonomik ni bermula pada 1 Disember 1992 lah, dan ia bertujuan untuk memenuhi 3 objektif utama Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan OSHA 1994, iaitu yang pertama untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang sedang bekerja. Lepas tu yang kedua, melindungi orang bekerja dan selainnya daripada aktiviti yang melibatkan risiko. Dan yang ketiga, untuk menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan yang selamat dan sihat bersesuaian dengan fisiologi dan psikologi orang yang sedang bekerja. Okey, prinsip OSHA ni yang dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, yang pertama dia, pencegahan kemalangan adalah sebahagian daripada aspek penting yang perlu diberi perhatian dalam pengurusan dan kemahiran. Yang kedua, pengurusan dan tempat kerja mestilah berada dalam keadaan selamat untuk memastikan tempat kerja bebas daripada sebarang kemalangan. Yang ketiga, perlibatan pengurusan atasan adalah paling utama dalam mengimplementasikan pelaksanaan aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Yang keempat, dasar-dasar keselamatan dan kesihatan pekerja hendaklah dirangka dan diketahui oleh semua pekerja di tempat kerja. Yang kelima, organisasi dan sumber-sumber yang ada perlu dibangunkan bagi menyokong aspek kesihatan dan keselamatan. Dan yang keenam, penggunaan ilmu pengetahuan berkenaan aspek keselamatan dan kesihatan adalah cara terbaik. Jadi, setiap majikan termasuk organisasi, jawatan dan agensi dalam sektor kerajaan dan swasta perlu mewujudkan jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan atau dikenali sebagai JKKP lah di agensi masing-masing. Ia adalah selaras dengan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan OSHA 1994. Perlunya jawatan kuasa ini diwujudkan sama ada di sektor swasta maupun awam adalah untuk meningkatkan perundingan dan kerjasama di antara pihak pengurusan dan pekerja dalam memperbaiki tahap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Yang kedua, untuk menyediakan saluran perhubungan dua hala bagi sebaran maklumat dan berhubung dengan isu-isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan minat dan motivasi semua kumpulan pengurusan dan pekerja dalam keselamatan dan kesihatan pekerja. Fungsi JKKP ni dia untuk menyemak lah langkah-langkah keselamatan dan kesihatan tempat kerja. Dan yang kedua, dia untuk menyiasat apa-apa perkara yang berhubung dengan keselamatan dan kesihatan yang dibawa untuk perhatian pihak majikan dan pihak pekerja.